Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. In this video, we'll look at BODMAS, where this is the operation on the numbers, operasi di atas nombor. So kita akan tengok satu persatu what is BODMAS. So B is actually bracket, means the first one we have to do the bracket, and then we have to follow the order. Order maksudnya daripada kiri ke kanan, from left to right, and then we'll have division. D is division, iaitu operasi bahagi, right? So next is multiplication, alright. So we have M is multiplication. Multiplication ialah darab. Right, next ialah addition. Addition ialah hasil tambah. Okay, operasi tambah. And the last one S is subtraction, where subtraction is actually tolak. Okay, minus. Alright. So we have this pyramid, alright. Saya suka tengok piramid ni lah, alright. The pyramid dekat atas sekali dia punya apa nama? Dia punya kasta, kasta paling tinggi dia adalah bracket. Okay, you kena buat bracket dahulu. Ini yang pertama you have to do. Selepas bracket, darab dan juga bahagi. Tapi kalau duduk sebelah-sebelah darab dengan bahagi, nak buat mana dulu? You have to follow from left to right. Mari kita tengok contoh, alright? And the last one, kita ada tambah tolak, so you boleh buat from left to right jugalah, alright? So, tambah tolak buat akhir sekali, alright? So let's see this question. Okay, you ada ni alright, ada bracket? Tak ada bracket, tak ada masalah. You can go directly to the darab atau bahagi. Ada darab, ada bahagi? Ada. Okay, so ada dua ni. You nak buat mana dulu? You nak buat darab dulu atau bahagi dulu? So you have to follow from left to right. From left to right. Okay, so yang lain tak buat kan? Tak buat, tu kena salin dek. So negatif 2, buat apa? Salin dekat bawah. So negatif 2 duduk dekat bawah. Alright. So next, you have to divide first. You kena buat yang ini dulu. Alright. So you kena bahagi dahulu. 25 bahagi 5, you dapat positif 5. Tulis dulu. Tambah 5 and then darab 2. You tak buat apa-apa kan from this way onwards. So darab 2 tolak dengan 6. Boleh? So apa yang kita hanya buat? Kita hanya buat bahagian ini sahaja. Dia jadi 5. Ini yang first kita buat. Alright, next kita ada tambah, darab dengan tolak. So apa yang kita buat? Kita perlu buat operasi darab dahulu. Sebab dalam banyak-banyak kena buat darab dahulu berbanding tambah tolak. So kita akan dapat this one as, alright. So this will be negative 2 plus 5 darab 2, 10. 10 tolak 6. Dari mana 10 ini? Daripada this 5 darab 2. Okay. So now we have negative 2 plus 10 minus 6. Right. So negative 2. Hutang 2. Okay. Kata you bayangkan. Hutang RM2. Tapi you bayar RM10. Hutang RM2. Bayar RM10. Lebih lah kan. Alright. So lebih RM8. So that RM8 is positif 8. Okay. So next you ada tolak 6. Sekarang saya tak tolak lagi 6. 6 belakang-belakang ni saya tak tolak lagi. Alright. So tolak 6. So 8 tolak 6 will be 2. So your final answer will be 2. Alright. Let's look at question number 2. What if you have something like this? Negatif 8 tambah tolak. Tambah tolak. Operasi dia tak boleh duduk sebelah-sebelah. Kalau duduk sebelah-sebelah macam ini, means dia akan menjadi operasi lain. Alright? Kalau tambah dengan tolak. So, you have to memorize this. Kalau tambah duduk di sebelah tambah, ataupun maksud dia darab. Bila bracket yang ini, maksud dia darab. Alright, so darab. Tambah darab tambah, dia akan dapat tambah positif darab positif number, dia dapat positif number. Positif dapat darab negatif number, dia dapat negatif. Alright, ingat. Salah satu negatif, so negatif. Negatif darab positif pun mesti negatif. Sebab salah satu negatif mesti negatif. But kalau dua-dua negatif, so dia akan dapat positif. Yang ini kena hafal. Alright. So suppose in this case, alright, kita tengok the first one. Ni dengan ini, darab 2 tu, positif darab negatif will be negatif. So this will be written as negatif 8 tolak 4. Next, kita tengok negatif dengan negatif. Darab 2 itu, alright, negatif darab negatif, kita akan jadi positif 6. Okay, so you solve one by one. Saya solve yang warna pink dahulu ni. Alright. So this purple color dulu. Alright. Negatif 8 tolak 4. Negatif 8 minus 4. You get negative 12. Kenapa? Hutang RM8. Lepas tu, hutang lagi RM4. Hutang tu tolak tu maksudnya hutang. So bertambahlah hutang you, right? So hutang saya label dengan negatif dekat situ. So negatif tu, so dapat negative 12. So negative 12 plus 6. So hutang 12 tapi bayar 6. Bila tambah ni bayar. Bila you tulis tambah, you bayar. Itu maksud saya bayar. So negatif 12 tambah 6. You akan dapat berapa? Negatif lah kan? Negatif 6. Hutang 12 tapi bayar RM6 sahaja. Masih lagi hutang RM6. That hutang ialah negatif 6. Alright? So next. Next is something like this. Ni complicated sikit. Right, ingat, bila kita ada ini, kita kena solve yang dalam bracket. Means we have to solve the one in the bracket dahulu. Sebab kita punya rules, BODMAS, bracket dahulu. Okay, so we have something like this. So kita kena solve the one in the bracket. So nak solve the one in the bracket, 12 dekat luar tu buat apa? Tulis 12 tolak. Right, negatif 8. Right, negatif 8 tak ada apalah. Boleh buka bracket. Dan negatif with negatif. Negatif with negatif, dia akan jadi positif. Positif 5. Right, next. Negatif with, positif with negatif. So you get negative 10. Alright, something like this. Okay, ingat
selesaikan the one in the bracket dahulu. Alright, selesaikan ini dulu. Right, so next we'll have to solve the one in the bracket first. So we'll have, alright, yang dekat luar 12 tolak salin. Jangan malas. Alright. Negatif 8 tambah 5. Hutang 8 tambah 5. So hutang lagi 3. So tolak 10. Tak settle lagi the one in the bracket. Selesaikan dahulu. 12 tolak negatif 3 tolak 10, you get negative 13. Negatif dengan negatif duduk sebelah-sebelah. Apa jadi ni? Dia akan jadi positif. Dia darab kan? Alright. Ini maksud dia operasi darab. So you will have 12 jadi tambah negatif dan negatif jadi tambah 13. So your final answer will be 25. Okay. Boleh kan? Right. Let's look at number 4. Ingat, the one in the bracket that needs to be solved first. So this one should be solved first. So negatif dekat luar tulis dahulu negatif. Right. Negatif darab positif 6. So, dapat negatif 6. And then, you dapat negatif 4. Negatif darab dengan positif 2. So, you dapat negatif kan? Alright, you get negatif 2. Dekat belakang, ada negatif darab negatif. This one can be simplified. Jadi, positif 8. Ingat. So, solve the one in the bracket dahulu. Alright, so we have to solve the one in the bracket means to have to solve this first. Alright, so this will be simplified as negatif 6 tolak 4, you dapat negatif 10. Negatif 10 tolak 2, tak settle lagi tolak 2 dekat belakang. Okay, you have something like this. Simplify, negatif 12, negatif 10 tolak 2, so you get negatif 12 kan? Alright, tambah 8. So ingat, this one, negatif darab negatif is actually positive. So this will be positif 12, ataupun you don't write that positive. Alright, 12 tambah 8. So your final answer, 20. Okay, let's look at number 5. Ada tolak, ada bahagi. Ini tak boleh nak tukar daripada dua operasi jadi satu operasi. Tak boleh sebab ini bahagi dengan tolak. Tapi kenapa bahagi dengan tolak macam tu? Dia memang macam tu. Dalam matematik, you tak boleh tulis. Okay, 2 tolak 5. Oh, you tulis macam ini. Saya gelap 40 hari 40 malam, dek. You kena ada bracket bila ada operasi dua operasi yang duduk sebelah-sebelah. Alright, but in this case, tolak dengan tolak. But now, it is bahagi dengan tolak. So, you cannot simplify to be negatif ke apa, tak boleh. So, itu maksudnya 3 bahagi dengan negatif number. Alright, so firstly, we have to solve this. Negatif 12 tambah 3. You ada darab, alright. You ada darab, you ada bahagi. Nak buat mana dulu? Ingat, follow kalau ada darab dengan bahagi, which is sama level kan? Ini tengok. Darab dengan bahagi sama level, tapi you have to follow from left to right. So, you'll have to follow from left to right. So, this must be solved first. So, negatif 12 darab 3, you dapat negatif 36. Negatif 36 bahagi dengan negatif 4. Yang ini, you bolehlah tukar kepada bentuk negatif 36 bahagi maksudnya per negatif 4. Negatif bagi negatif, sama macam ini Alright, sama macam operasi ini. Kalau negatif dengan negatif, you get positif. Alright, so in this case, you akan dapat positif. Positif apa? 36 bagi 4, you dapat 9. Your final answer will be 9. Boleh kan? Alright. So let's look at this one. Alright, so ada dua bracket, solve yang dalam bracket each of them secara berasingan. Alright, so we'll solve the first one. Negatif 4 darab 8. So negatif darab positive number. Apa jadi? Kita akan dapat negatif, right? So we'll get negative 32. And then we'll divide with 16 multiplied by negative 2. 16 multiplied by negative 2. We'll get negative 36. Sorry, negative 32 juga kan? Alright, so negative 32. Alright. Apa masalah kita sekarang? Ada dua operasi duduk bersebelahan. You have to put bracket. So, you have to put this in bracket. So, negative 32 bahagi negative 32. If you can't see this clearly, you tulis dalam bentuk pecahan. Negative 32 bahagi negative 32. Negative bahagi negative, you'll get positive. 32 divided by 32, you'll get 1. So, your final answer is actually positive 1. You write 1 only. Okay. Let's now solve the tutorial question. So remember, bear in mind that we have to solve the one in the bracket first. Tengok yang ini. Alright, sorry. Alright. Kita kena solve yang dalam bracket dahulu So in this case yang ini, dalam bracket dahulu. Alright, so you jangan pergi kira pula 5 tolak 2 sebab dia duduk luar bracket. In fact, luar dengan bracket ini ialah darab. So you kena solve the one in the bracket dahulu. Dan 5 tolak 2, tulis sahaja. Jangan malas. Jangan kira 5 tolak 2, 3 salah. Kalau you kira 3 salah, dia nangis saya. 5 tolak 2. Alright, put in the bracket. Okay, dalam bracket pula ada banyak. Ada darab, tolak dan bahagi. Nak buat mana dulu? Of course, you buat yang ini dahulu. So 2 darab 6, 2 darab 3, you dapat 6. 6 tolak 20 bahagi 4. Okay, still the one in the bracket masih ada 3 nombor. Kita nak jadikan dia satu nombor. We have to solve the one in the bracket first. So 5 tolak 2, but in the bracket ada tolak, ada bahagi. So you nak buat mana dulu? Of course, you kena buat bahagi dahulu. Sebab apa? Bahagi duduk atas daripada tolak dalam piramid ini. Okay, ni perbanding ini. Okay, so now
You solve that bahagi terlebih dahulu. So you akan dapat 6 tolak negatif 20 bahagi 4, you dapat 5, negatif 5 kan. Alright, so we'll have something like this. So barulah you selesaikan. Masih ada 2 nombor dalam bracket ya. Alright, so solve to become one number. 5 tolak 2, 6 tolak 5, 1. So you boleh darab lah. 5 tolak, ni maksud dia sebelah, maksudnya darab. So 2 darab 1, so 2. So you'll have 5 tolak 2, which is 3. Okay, right, let's look at number 2. 4 tambah 2 dekat luar, boleh kita selesaikan dulu jadi 6? Tak boleh. We have to solve the one in the bracket terlebih dahulu. But in the bracket, there are many operations. So nak buat mana dahulu? Ada bahagi, ada tolak, ada darab, ada tambah. So of course, you have to solve that bahagi dahulu. Okay, in fact, you boleh buat yang ini dahulu. So you will have 4 plus 2 jadi 6. Salah. You cannot solve that one. So salin saja 4 tambah 2. Alright. So 9 divided by 3, you'll get 3. Okay, yang lain salin. Negatif 5 darab 2 tambah 1. Sorry. Next, we have to solve the one in the bracket. But dalam bracket, nak buat yang mana dahulu? Ada tolak, ada darab, ada tambah. So of course, kena buat tolak. Sebab tolak lagi tinggi pangkat daripada darab. So we will have something like 4 plus 2. Alright, 3. Negatif 5 darab 2, so you'll get negative 10. Alright, negative 5 multiplied by 2, you get negative 10. So plus 1. Alright, so we'll have something like this. Remember, we have to solve the one in the bracket dekat luar. Salin sahaja. So 3 tolak 10. 3 minus with 10, we'll get negative 7. Plus 1. Alright. So 4 plus 2, negative 7 plus 1, we'll get negative 6. And then, we have to solve this one first. Sebab dia operasi darab sebenarnya ya. Kalau tak nampak, itu tukar dulu. 4 tambah 2 darab negatif 6. Sorry, negatif 6 So you have to solve this first. 2 darab negatif 6. Berapakah 2 darab negatif 6? 4. Okay, 2 darab negatif 6 is negative 12. So 4 tolak 12. So you will get negative A. That's your final answer. Okay, baik. Let's look at number 3. So you have 16 tambah dekat luar. Dia berbeza dengan yang tadi. Right, for this one, we have to solve the one in the bracket first. But dalam bracket ada bracket. So you kena buat yang ini dahulu. Okay, 5 tambah 1 dahulu. So we'll have something like 16 plus 4 divided by 2 minus 6. 5 minus plus 1 is 6 minus 3. And then you have to solve the one in this bracket. Tapi yang mana nak buat dulu? Bahagi, tolak, tolak. Of course, kita kena buat bahagi terlebih dahulu. So we will have something like 16 plus 4 divided by 2, you will get 2. And then minus 6 minus 3. Now, we are going to solve this 2 minus 6 minus 3 first. So, we'll have 2 minus 6, negative 4, minus 3 dekat belakang. So, 16 plus minus 4 minus 3, and we got negative 7. Bila duduk sebelah-sebelah macam ini, operasi apa ni? Dia pasal operasi darab. Satu positif, satu negatif, dia darab, so kan negatif. So, this will be 16 tolak dengan 7. Berapakah 16 tolak 7? Your final answer will be 9. Alright, so this is basically what BODMAS is. You have to know this, what do we call pyramid. Okay, you kena tahu yang mana kena buat from left to right. Alright. Now I'm going to talk on the concept of negative numbers. Alright. So saya masuk sedikit sebelum saya end the video. Alright. So negative numbers ni katakanlah you ada negatif 1 tambah 5. Okay, maksudnya gini. You hutang RM1, tapi you bayar RM5. Hutang RM1, you bayar RM5. Positif tu maksudnya bayar. Ni. Ayah, awak hutang RM1. Awak bayar RM5. Berapa lebih? Ada lebih kan? So of course lebih 4. So that lebih 4 is positive 4. Iaitu positive 4 kita tak tulis positif lah. Itu maksud saya hutang dengan bayar. Katakanlah saya ada hutang RM6, tapi saya bayar RM2. Hutang RM6, bayar RM2. Ada lebih lagi hutang, betul? Ada lagi hutang sebanyak RM4. That hutang saya tulis negatif 4. Kalau awak pening, awak guna calculator lah. Senang nak kira positive negative numbers ni kan. Alright, that's it for me. Thank you for watching.